Oke, salam sejahtera. Hari ini Miss mau terangkan tentang topik yang sudah kamu buat nota, tapi belum Miss terangkanlah sama beberapa soalan yang kamu sudah jawab, tapi mungkin kamu tidak paham. Oke, so soalan yang paling penting kalau tentang jantung nih, dia akan tanya um, mengapakah jantung sebelah kiri nih kalau kamu tengok dia punya dinding adalah lebih tebal dan dinding sebelah sini adalah lebih tebal berbanding jantung di sebelah kanan. Ada se- ada sebab dia kenapa begitu. Kalau kita perhatikan darah dari di sebelah kanan nih, bila dia keluar daripada jantung, dia akan dipam ke paru-paru. Okey, tetapi berbanding kepada jantung di sebelah kiri, bila dia dipamkan keluar daripada jantung, dia akan dipam ke seluruh badan. Jadi penting untuk otot sini lebih tebal supaya dia boleh menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dan darah tu boleh dipam lebih jauh lah, lebih jauh dan lebih um, laju. Okay. And then soalan yang kedua selalu kena tanya bezalah antara arteri, kapilari dengan vena. Okay. Arteri punya ciri-ciri ialah dia mempunyai dinding yang tebal, berotot dan banyak tisu elastik untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Dia tidak mempunyai injap dan saiz lumen dia kecil. Okey, kita tengok daripada apa pentingnya arteri ini mempunyai dinding yang tebal, kenapa dia perlu tahan tekanan darah yang tinggi. Kalau kita perhatikan semula di struktur jantung, arteri ialah salur darah yang membawa darah keluar daripada jantung. Jadi keluar daripada jantung dia mesti laju. Okey, darah tu dia mesti laju. Jadi ini dia mestilah mempunyai dinding yang lebih tebal lah, dua salur darah yang utama ni. Okey, dia perlu mempunyai dinding yang tebal supaya bila darah tu datang dengan tekanan yang tinggi dia boleh bertahan. Banding dengan vena, vena hanya terima darah masuk ke dalam jantung. Okey, dia masuk. Jadi masuk slow-slow pun tak apa. So dia tidak perlu tekanan yang tinggi. Jadi kalau kita tengok dia punya ciri-ciri dinding yang nipis, sedikit berotot dan elastik untuk memudahkan pengaliran darah pada tekanan darah yang rendah. Vena direka khas oleh Tuhan lah, okey, untuk memudahkan pengaliran darah. Jadi dinding dia nipis. Arteri dia untuk tahan tekanan yang tinggi, jadi Tuhan cipta dia mempunyai dinding yang tebal. Okey, lumen ialah okey, saiz ini. Saiz ini lubang tu salur darah tu, lubang salur darah. Saiz lubang salur darah arteri ialah adalah kecil, vena adalah besar. Fikir saja secara logik kenapa Tuhan cipta ini kecil, ini besar. Okey, vena sebab dia mau terima darah masuk. Jadi kalau mau banyak darah masuk, banyak masuk sekaligus, dia perlu besarlah. Okey, macam hose. Kalau kita mau banyak air, kita guna hose yang besar sikit. Okey. So, kenapa pula arteri mau kecil? Sebab ingat arteri aliran, okey, salur darah yang menyalurkan darah keluar daripada jantung. Okey. So, kalau dia besar, air tu jadi slow, darah tu jadi slow. Kalau Tuhan cipta di lumen dia kecil, hose tu kecil, so dia darah tu akan keluar dengan tekanan yang sangat tinggi dan boleh dipam jauh lah. Okey, ini masuk, so dia slow, besar. Saiz lumen dia besar supaya darah tu boleh masuk dengan banyak dan slow. Ini Tuhan cipta dia kecil, okey, supaya bila darah dipam naik, okey, ini darah akan keluar daripada jantung dengan tekanan yang sangat tinggi. Okey, fungsi arteri mengangkut darah beroksigen keluar dari jantung ke seluruh badan kecuali paru-paru. Arteri pulmonari mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke paru-paru. Okey, semua arteri mengangkut darah beroksigen. Okey, kecuali arteri pulmonari lah dia mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke paru-paru. Vena mengangkut darah terdioksigen balik semula ke jantung dari seluruh badan kecuali paru-paru. Okey, ini vena pulmonari.
Vena cava. Vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Okay. So, peredaran darah di arteri adalah cepat dan pada tekanan yang tinggi. Okay. Di sini kita boleh mengesan denyutan nadi. Okay. Maksudnya kalau kita sentuh di pergelangan tangan tu, kita boleh rasa dia berdenyut, itu denyutan nadi, itu adalah arteri lah. Okay. So, ini vena. Dia pengaliran darah yang perlahan pada tekanan darah yang rendah. So, dia tiada denyutan nadi boleh dikesan pada vena. Okay. Berbanding dengan yang dua ni, ini kapilari dia special sikit. Kapilari terletak di mana? Di peparu. Okay. Yang menyelaputi alveolus. Okay. Kapilari darah mempunyai dinding paling nipis antara tiga ni. Kapilari darah paling nipis dia punya dinding. Okey, setebal satu sel tanpa otot atau tisu elastik. Dia tiada injak. Okey, saiz lumen dia pun paling kecil. Okey. Kenapa ada soalan hari itu kamu jawab kenapa kapilari mempunyai dinding yang nipis untuk membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan secara resapan melalui dinding nipis kapilari. Okey. Banyak benda yang kamu belajar tentang mempunyai dinding yang nipis, semua tujuan dia sama untuk membenarkan pertukaran gas, okey, berlaku. Contohnya di alveolus dia pun mempunyai dinding yang nipis, kapilari mempunyai dinding yang nipis, badan amfibia pun mempunyai dinding yang nipis supaya boleh berlaku pertukaran gas lah. So ingat dalam otak. Okey, pengaliran darah yang perlahan pada tekanan darah yang menurun, okey, tiada denyutan nadi dikesan pada kapilar darah sebab dia terletak di alveolus. Okey, kecuali kau letak tangan kau di alveolus lah. Okey. Sistem peredaran darah ganda dua. Okey, ada dua jenis, sistem peredaran pulmonari dengan sistem peredaran sistemik. Ada murid yang jawab, okey, sistem peredaran pulmonari tidak menggunakan jantung ke paru. Okey, salah. Jadi bila kita bincangkan perbezaan antara dua sistem ini, kita hanya perlu bincangkan sistem peredaran pulmonari itu dari mana pergi mana. Kalau kita tengok dari sini, sistem peredaran pulmonari adalah pergerakan daripada jantung. Okey, darah itu keluar daripada jantung, pergi peparu, kembali semula ke jantung. Ini dinamakan sebagai sistem peredaran pulmonari. Okey, sebab keluar daripada arteri pulmonari masuk dari vena pulmonari. So, sistem peredaran pulmonari nama dia. Sistem peredaran sistemik pula, jangan salah, ada yang akan tulis sistem peredaran sistematik. Salah. Sistem peredaran sistemik ialah pergerakan darah keluar daripada jantung ke seluruh badan, okey, kecuali pergi peparu. Dari kiri keluar dia tidak akan masuk pergi sini one way ni, keluar pusing di pergi bawah seluruh badan kecuali peparu, masuk melalui vena cava semula. Okey, so ini dinamakan sebagai sistem peredaran sistemik. Jadi jangan bincangkan tentang darah beroksigen, darah tidak beroksigen. Sebab dari kanan ni dia masuk ini tidak beroksigen, tapi bila keluar dari sini dia sudah jadi beroksigen. Jadi untuk bincangkan dua perbezaan ni, kita tidak perlu nyatakan dia bawa darah beroksigen, dia bawa melalui arteri pulmonari ke apa. Tidak perlu. Hanya perlu nyatakan dia dari peparu pergi jantung kembali ke peparu, ataupun dari jantung pergi peparu kembali ke jantung. Kalau yang sistemik dari jantung pergi badan kembali ke jantung. Okay, next. Next kita tengok gambar raja yang lawa ini. Okay. Ini adalah keadaan bila jantung kamu. Kita tengok daripada gambar dan kita boleh tekalah apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Diastol, iaitu apabila bunyi hidup dihasilkan oleh penutupan injap sabit. Injap sabit sini. Okay. Yang sini tempat keluar ni ditutup. Kenapa mau tutup? Sebab darah mau masuk dari sini. So, bila darah masuk di sebelah kanan, vena cava,
Vena cava, kalau darah masuk sini bermaksud injap tricuspid akan terbuka lah. Jadi bila injap tricuspid ini terbuka, dia akan menghasilkan bila injap sabit tertutup dan ini terbuka, dia akan menghasilkan bunyi dup. Okey. Pada bunyi dup dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari semasa pengenduran ventrikel berlaku. Pengenduran ventrikel. Okey. So, keadaan ini dikenali sebagai diastol. Bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil bacaan tekanan diastolik. Okay. So, bila darah masuk di sini, okay, dia dinamakan sebagai diastol. Okay. Sini pun sama. Okay, pada masa yang sama ni dia berlaku. Sini terbuka, okay, tricuspid, bicuspid pun terbuka. Dua-dua injap sabit tertutup, ini dua-dua terbuka. Maksudnya pada masa yang sama, okay, darah akan masuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okay, tapi terpisah darah tu. Okay, so sudah masuk, dia keluarlah balik. Jadi bila dia keluar balik bermaksud injap tricuspid dan bicuspid akan tertutup. Injap sabit akan terbuka. Dan ini dia akan mengecut. Okay. Bunyi loop pula dihasilkan oleh penutupan injap tricuspid dan bicuspid antara atrium dengan ventricle semasa pengecutan ventricle berlaku. Keadaan ini dikenali sebagai sistol. Dia lukis masuk macam ni bermaksud otot sini mengecut. Kenapa dia kecut? Sebab dia mau pump darah keluar. Okay. So, bila dia pump darah keluar, injap sabit dua-dua belah akan terbuka dan injap yang masuk ni, entrance ni akan tertutup. So, bila benda ni terbuka, okay, dan ini tertutup, dia akan menghasilkan bunyi loop. Keadaan ini dinamakan sebagai sistol. Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dipanggil bacaan tekanan sistolik. Okay. So, ini penting ya. Masuk, kalau darah masuk nama dia dup, darah keluar bunyinya loop. Okay. Kenapa dia berbunyi? Sebab penutupan injap. Injap siapa? Injap apa yang tertutup? Kamu perlu faham, gambarkan dalam otak kamu macam mana proses ini berlaku, baru kamu boleh hafal. Kalau tidak, memang susah. Okay, tekanan darah. Tekanan darah diukur menggunakan alat sphygmomanometer. Ya, sphygmomanometer. Okay. So, biasanya ini adalah untuk kamu ukur tekanan, dia akan kembang. Dan ini dia guna untuk dengar kamu punya nadi lah. Okay. Okay, baca ini. Okay. Bacaan tekanan sistolik bagi seorang pemuda lazimnya adalah 120 mm Hg dan bacaan tekanan diastoliknya adalah 75. Maka bacaan tekanan darah ini biasanya ditulis sebagai 120, 75. Okey, ukur dan ini kita tiadalah, kalau kita di sekolah pun kita tidak akan buat juga. Okey. Ini mengapakah bacaan tekanan sistolik lebih tinggi daripada bacaan diastolik? Okey, cuba fikir. Kenapa sistolik lebih tinggi daripada diastolik? Okey. Sebab sistolik ialah aliran darah keluar daripada jantung. Jadi daripada tekanan tinggi kan, so dia mestilah lebih tinggi bacaan dia 120. Okey, berbanding kepada masuk, okey, dia masuk slow saja jadi tekanan rendah, so 75. Okey. Kadar denyutan nadi dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Okey. Adakah kadar denyutan nadi anda tetap atau berubah-ubah? Kalau kita berlari, buat aktiviti, kita penat, kita punya nadi akan laju lah. Sebab darah perlu mengepam, jantung perlu mengepam darah pada kadar yang lebih laju. Supaya kita tidak pengsan lah. Okey, cukup oksigen. Okey, ini. Okey, bacalah. Ini sendiri baca. Oh, jantina, umur, kesihatan badan. 3 faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi kita. Okey, ini boleh baca sendiri. Mesti dah akan terangkan. Okey.
Darah manusia. Darah mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari sel badan. Okay. So, kalau darah ini adalah darah kita, kalau kita potong tangan kita, darah keluar tu kita tidak akan nampak macam ni. Kita akan nampak dia merah sahaja. Jadi macam mana kita boleh asingkan dia jadi macam ni? Kita guna kaedah emparan. Di rumah kita tiada ni ya. Jangan kamu try ambil darah, kamu goncang sendiri, dia tidak akan jadi macam ni. Dia mesti masuk dalam mesin ni. Bila dia masukkan darah dalam ni, dalam tabung uji, lepas tu masukkan dalam mesin ni akan putar dengan sangat laju. Okey, selepas selesai dia akan terpisah macam ni. Okey. Darah sebelum emparan merah semua, selepas emparan dia akan terbahagi kepada 3 bahagian. So 3 bahagian ini ialah okey, 55% darah kita terdiri daripada plasma darah, manakala plasma darah terdiri daripada kira-kira 90% air dan 10% bahan terlarut mengalir ke seluruh badan. Okey, bahan terlarut termasuklah nutrien, gas karbon dioksida, enzim, hormon dan bahan kumuh dalam plasma darah, iaitu 55%. Tapi dalam 55% ni 90% ialah air. And then kurang daripada 1% dalam darah kita adalah sel darah putih dan platelet. Sel darah putih untuk membunuh kuman, bakteria dalam badan, okay, sebagai askar dalam badan kita. Platelet membantu membekukan darah bila ada luka. Okay, dia akan pergi tutup luka tu supaya dia bekulah, tidak dia berhentikan pendarahan. Sel darah merah macam biasa mengangkut oksigen dalam badan kita. Okay, kumpulan darah. Kumpulan darah manusia dapat dikelaskan kepada 4 kumpulan, iaitu A, B, AB dan O. Ada 4 jenis saja, tiada darah jenis C, darah jenis D, tiada. Okey. So kumpulan darah jenis antigen yang wujud dalam sel darah merah ialah antigen A atau antigen B. Okey, pengalasan kumpulan darah A, B, AB dan O adalah seperti yang ditunjukkan. Kumpulan darah A, sel darah merah. Okey, dalam sel darah merah untuk orang yang ada kumpulan kalau darah kamu ada antigen A, kamu adalah kumpulan darah A. Kalau dalam sel darah kamu ada antigen B, darah kamu adalah kumpulan B. Kalau darah kamu mengandungi antigen A dan antigen B, dua-dua ada, maksudnya kamu adalah kumpulan AB. Kalau dia botak macam ni, kamu punya sel darah merah langsung tiada antigen A, tiada antigen B, maksudnya kamu adalah kumpulan darah O. Kita tidak dapat tes sendiri, tidak payah titis darah kamu mau tengok dia ada antigen ke tidak nampak. Pergi buat di makmalkah di hospital kah. Okey. Plasma darah mengandungi antibodi. Okey. Jenis antibodi yang wujud dalam plasma darah ialah antibodi anti-A dan antibodi antigen B. Jenis darah antigen dan antibodi ditunjukkan dalam jadual 3.3. So, kalau darah kamu jenis A, okey. So di badan di permukaan sel darah kamu akan mempunyai jenis antigen A kan? Jenis antigen A. Kamu ada antigen A bermaksud kamu jenis darah A. Okey. Dan dalam plasma darah kamu akan wujud satu jenis antibodi yang dinamakan sebagai anti-B. Okey. Dia anti-CB ni. Okey. Dia anti-CB. Maksudnya kalau dia anti-CB dia tidak boleh terima darah B lah. Okey, nanti kita terangkanlah yang pasal penerima. Okey. Kalau kamu di darah kamu, permukaan sel darah kamu ada antigen B, bermaksud darah kamu adalah jenis B. So, bila kamu punya permukaan sel darah merah, kamu ada antigen B, bermaksud dalam darah kamu, plasma darah kamu akan ada antibodi anti-A. Maksudnya dia tidak suka A. Okay. Next. Jenis kalau dalam permukaan sel darah merah kamu ada antigen A dan B, bermaksud darah kamu adalah jenis AB. Okay. So kalau orang darah jenis AB ni dia tiada antibodi dalam
plasma darah dia. Okey. Tiada antibody jenis anti-A sama anti-B. Okey. Antibody lain dia adalah. Dua jenis ni saja dia tidak. So, kalau di permukaan sel darah merah kamu tiada antigen A atau antigen B, bermaksud kamu adalah jenis darah O. So, jenis darah O ni dia ada anti-A dan anti-B. Okay. Dua-dua antibody dia ada. Maksudnya dia tidak suka A, dia tidak suka B. Anti kan? Tahu kan anti? Okay. Bukan anti ya, anti. Antibody akan menyerang antigen yang sepadan dengannya dan menyebabkan penggumpalan darah berlaku. Hal ini boleh menyebabkan kematian. Contohnya, antibody anti-A akan menyerang antigen A dan antibody anti-B akan menyerang antigen B. Okey. So, seseorang individu yang mempunyai antibody anti-A, okey, siapa yang ada antibody anti-A tadi? Jenis darah B kan? Okey, tidak boleh menerima darah jenis A dan AB. Kerana kedua-dua jenis darah tersebut mempunyai antigen A. Disebabkan dalam darah dia ada anti-A, jadi asal saja dia nampak ada huruf A dalam darah dia, dia tidak mau terima. So, maksudnya kalau orang darah jenis B, dia tidak akan terima darah daripada A dengan AB lah. Sebab sini ada A, sini pun ada A. Okay. So, individu yang mempunyai antibody anti-B pula, tidak boleh menerima darah jenis B dan AB kerana kedua-dua jenis darah tersebut mempunyai antigen B. So darah jenis A tadi dia ada anti-B. So siapa-siapa orang punya darah yang ada antigen B dalam darah dia, dia tidak dapat terima. Kalau dia terima, dia akan mati. Bukan mau selamatkan dia lagi cepat dia mati sebab penggumpalan darah akan berlaku. Maksudnya jenis darah A ni dia ada anti-B, so ini dengan ini dia tidak boleh terima. Maksudnya dia tidak boleh terima darah daripada daripada B ataupun AB lah sebab ada B dalam dia. Dia tidak suka. Okey. Individu yang punya darah jenis AB bebas menerima semua jenis darah kerana tiada antibody dalam darahnya. Kalau kita tengok AB di sini, dia tiada antibody anti-A atau anti-B. So, kalau dia tiada, bermaksud siapa-siapa bagi dia darah pun dia boleh. Jangan sajalah darah yang dia dapat tu ada HIV kah, ada COVID kah, okay? So, sebelum dia terima darah tu akan dibuat ujian lah, pastikan darah tu selamat. So, ingat AB ialah penerima universal. Sebab dia tiada antibody dalam darah dia. Dia boleh terima darah daripada A, boleh, daripada B, boleh, daripada AB, boleh, daripada O, boleh. Okay, so AB macam Miss ni ialah penerima universal. Okay, O, individu yang punya darah jenis O pula tidak dapat menerima sebarang jenis darah lain kerana kehadiran antibody anti-A dan anti-B dalam plasma darahnya. Ini yang susah ini. Okay, orang yang punya darah jenis O ni, dia dalam darah dia ada anti-A dan anti-B. So, kalau dia sudah anti dengan A, sudah anti dengan B, jadi dia boleh dapat darah dari mana? Tiga ini dia tidak boleh terima darah. Dia hanya boleh terima darah daripada orang yang mempunyai sama jenis darah dengan dia, yaitu O. So, O boleh derma kepada semua orang. O boleh derma kepada semua orang A, B, tapi dia hanya boleh terima daripada O sahaja. Okay. And then padanan, so O, kumpulan darah penderma A boleh derma kepada A, boleh derma kepada AB. Okay. B boleh derma kepada B dan AB. AB hanya boleh derma kepada AB sahaja. AB punya darah tidak boleh derma kepada A, tidak boleh derma kepada B. Dia hanya boleh derma kepada AB. Kumpulan darah penderma O boleh derma kepada
semua lah. Okey. AB boleh terima daripada semua orang. Okey. O hanya boleh terima daripada O sahaja. B boleh terima daripada B dengan O. A boleh terima daripada A dan O. Okey. Setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Darah mungkin diperlukan untuk pembedahan mangsa kebalangan atau untuk merawat pesakit leukemia, hemofilia dan lain-lain. Okey. Sini ya, seorang individu yang sihat, jisim melebihi 45 kg dan berumur antara 18 tahun hingga 60 tahun boleh menderma darah. Seorang penderma boleh menderma sehingga 0,5 liter darah pada satu masa. Apabila seorang individu menderma darah, jumlah sel darah merah dalam badannya akan berkurang. Hal ini memaksa sumsum tulang untuk menghasilkan sel baru. Badan individu tersebut akan menjadi lebih bertenaga dan dapat berfungsi dengan lebih baik. Itu kebaikan menderma darah lah. Okey, sampai sini saja. Harap video ini dapat membantu kamu lebih faham lah dengan apa yang nota yang sudah kamu buat. Okay, thank you.